seminggu kami tidur satu bilik 10 orang. Katil asrama yang kecil tu, tidur satu katil 3 orang. Memang semua penakut je everyone lah, sekali dengan host lah. Bila dia dah macam dia macam waktu tu sepanjang kami pegang, dia punya tenaga tak berkurang tau. Dia macam kuat dia sama je. Kami yang makin lemah. Host dah macam waktu tu dah lemah sangat, dia tak larat, dia macam nak pensan. Lepas tu host panggil lah siapa datang. Banyak kali jugalah panggil macam, weh, dalam ramai ada ramai datang tengok ni tu budak lelaki, boleh tak datang tolong pegang dia ni. Sebab host dah dia dah tak larat sangat. Lepas tu tak ada siapa datang. Lama lah. Lepas tu ada seorang bawah ni dia datang. Tak apalah, dia tolong pegang. Waktu tu cakap, ya Allah, Alhamdulillah ada juga orang nak tolong pegang. Tapi still 6 orang lah pegang time tu lah. Lepas tu yang lain pun tukar-tukar ganti. Lepas tu yang kami host ni macam dah letih kan, nak pergi duduk berehat sekejap. Host duduk lah dekat tangga masjid tu. Tengah duduk tu adalah yang tolong bagi air apa. Thank you lah siapa yang bagi air tu Tengah-tengah duduk kan, tiba-tiba kan datang yang si A yang hilang mula-mula tadi tiba-tiba je dia datang. Tak tahu daripada mana. Rupanya rupanya kisah di sebaliknya, selepas kejadian tu lah, aku sudah tanya balik semua kawan-kawan yang perempuan. Kisah dia macam ni. Waktu kami berpecah tu, apa benda ni? Waktu kami berpecah, tu diorang cari kat blok perempuan kan. Tu diorang dah cari macam dah letih. Diorang semua masuk dalam satu bilik dia lah kot, bilik si A ni. Elok diorang semua duduk lah. Waktu ni si B tu masih normal, masih okey. Elok diorang masuk, tiba-tiba si A ni ketuk pintu masuk dalam bilik. Dia semua terkejut lah. Kau pergi mana kan? Orang semua cari kau semua kan? Dia diam, tak cakap apa. Muka dia macam macam tu. Dia macam tak tahu itu dia ke tak. Rupanya dia ni waktu BBQ tu, aku cakap nampak dia tapi orang lain tak nampak kan. Sebenarnya dia on the way dia nak pergi BBQ tu waktu lepas maghrib tu. Dia seorang ikut jalan jauh tau. Dia ikut sebelah hutan tu. Lepas tu waktu dia jalan tu, dia kena sampuk. Dia kena sampuk, sebab tu lah dia jadi macam tu. Tapi yang peliknya, host seorang je yang nampak waktu dia dekat BBQ tu. Orang lain pun tak nampak, even kawan perempuan dia sendiri. Lepas tu bila dia masuk bilik tadi tu, kan, yang si B ni waktu tu dia kepanasan. Dia panas. Kenapa aku panas ni? Dia cakap dia panas gila. Dia panas. Sebab tu lah dia menjerit. Dia start dah menggelupur dah, ada panas dah kan. Waktu tu lah yang diorang angkat nak bawa ke masjid. On the way nak ke masjid tu lah yang kami dengar diorang menjerit tu. Itulah dia punya kisah di sebaliknya. Lepas tu waktu host duduk kat tangga tu, dia datang. Si A yang hilang mula-mula tu, dia datang duduk. Dia tengok host macam ni. Host cakap, kenapa host tak pernah tegur dia, tak pernah ni kan. Pelik, dia duduk kan. Lepas tu depan dia ada seekor kucing hitam. Kucing hitam tu tengok dia macam ni. Tak buat apa kucing tu, tengok je. Lepas tu ada seorang angkat lah kucing tu, letak tepi. Tak apa. Lepas tu ni cerita dia panjang lagi sebenarnya. Sebab dia kejadian sampai ke 4 atau 5 pagi. Host macam ringkaskan, sebab host ada lagi benda lain cerita. Host ringkaskan macam mana si B ni dah okey. Si B ni okey bila dalam pukul 4 tu diorang call ambulan datang je ambulan kan. Ambulan turunkan dia punya apa yang untuk tolak pasien tu, turun je benda tu kan. Si B ni dah normal, dah sihat. Dia macam dah okey dah. Semua macam pelik lah, kenapa tiba-tiba datang je ambulan dia tu okey kan. Tak apalah, dia bawa pergi hospital semua. Kisah malam tu settle lah dengan si B ni. Kisah si A dengan kisah si B ni dah settle kononnya lah. Tapi yang efeknya kami ni lah. First kesalahan kami yang pegang ni tak ada wuduk waktu kami pegang tu. Yelah, macam mana nak ambil wuduk kan, benda tu spontan, tiba-tiba je kena pergi pegang dia. So waktu tu kami solat isyak pun tak lagi. Pada kejadian tu solat isyak pun tak lagi. Baru balik pada BBQ. Lepas tu
efek ni dekat kami geng lelaki ni dan geng perempuan yang pegang 2 orang tu, kami 4 orang. Jadi malam yang sama, waktu malam tu kami nak balik bilik, tapi kami balik dua-dua. Daripada 4 orang tu kami balik dua-dua. Yang 2 yang pertama ni host balik awal sikit. Host masuk dalam bilik. Bila masuk dalam bilik je, biasalah masuk bilik kawan-kawan ramai-ramai. Kenapa? Host tak apalah, sorry aku penat tak boleh cerita, nanti aku rehat dulu. Macam tu lah. Lepas tu host balik ikut jalan biasalah, jalan depan. Lepas tu yang lagi 2 orang yang balik, lagi kawan host lagi 2 orang ni balik ke bilik yang sama. Tapi dia orang balik lambat sikit. Dia orang ikut tangga belakang tu gelap, tak ada lampu, tak ada apa. Lepas tu elok dia orang masuk dalam bilik tu, panas. Bilik yang waktu tu pukul 4 pagi sejuk bilik yang sejuk tu tiba panas gila. Kenapa tu semua perasan tapi tak nak siapa tegur. Sampailah ada seorang ni kawan host, ni dua orang yang berani tegur lah. Yang first ni, yang seorang ni dia cakap dekat kawan host, yang lagi seorang ni dia macam pandai berubat sikit sebab mak dia pun pandai. So secara tak langsung dia tahu sikit-sikit lah. Yang dia ni pergi beritahu kat dia ni, weh tolong buat something. Sebab waktu yang dia orang balik ikut tangga belakang tu, ada lembaga besar hitam masuk dalam bilik ikut dia orang. Sebab tu bilik tiba-tiba panas, meremang semua dalam rumah tu, dalam bilik. Lepas tu si yang seorang tu pun dia pun macam berani paksa dirilah, terpaksa beranilah kan, pergi dekat benda lembaga tu. Dia cakap dia buat, tak tahu lah cara dia, tapi cara dia ceritanya macam dia cakap, ikut jap. Dia ajak benda tu, dia ajak kawan dia teman pergi. Benda tu ikut turun tangga, dia pergi kat pokok. Dia cakap okey, kau tunggu kat sini. Benda tu ikut benda tu tunggu. Tu dia patah balik, masuk bilik. So settle lah game malam tu. Lepas tu tu bukan pengakhiran untuk cerita ni lah, sebab banyak lagi benda yang berlaku selepas tu. Sebagai contohnya, pada 2 hari selepas tu, ini waktu ni kami tengah makan. Kami buat macam, yelah nak habis, kami buat makan-makan. Tapi ni dengan orang lain pula lah. Tapi waktu ni tak ramai, kami macam berapa orang tadi, 7 orang kot. Tengok kami bentang tika makan kek. Sambut birthday, yes, ingat dah. Sambut birthday kawan aku seorang. Sambut birthday. Ada kek lah apa semua. Tengah-tengah makan, dah pukul 10 awal lagi. Tengah-tengah makan 10 malam, berlari orang dekat, kami duduk kat dataran, nampak orang berlari. Kenapa? Lepas tu dengar orang menjerit, budak perempuan menjerit. Budak perempuan tu menjerit pada blok perempuan tau. Dia punya kuat sampai kami yang dekat dataran ni pun dengar. Kuat gila dia jerit. Waktu tu memang orang seterusnya hysteria, tapi bukan orang yang sama lah, orang lain. Aku tak kenal siapa. Cuma dia macam selepas 2 hari lagi ada lagi. Yang hari yang terakhir tu lagi lah, dia macam bongok sikit. Budak perempuan tu dia cakap dia hysteria. Dia orang angkat, dia letak masjid kan. Dia letak kasar, letak. Lepas tu tudung dia macam pusing-pusing kan. Bangun betul tudung, pelik pula kau kena rasuk boleh pula kau nak betul-betul tudung. Tu macam tak tahu lah, macam belarutan. Lepas tu lepas tu untuk kami yang geng lelaki ni pula, dia macam setiasa benda pelik berlaku kat kami. Contohnya sehari selepas kejadian tu, kami semua dah bilik host. Dah bilik host ni ada satu tingkap yang dia punya kaca dia pecah. So memang boleh nampak luar lah, walaupun ada langsir yang roboh. Langsir tu pun roboh. Bilik host macam benda jadi. Lepas tu kami tengah sembang kes ni. Macam sehari selepas tu barulah host nak cerita apa jadi kat kawan-kawan yang lain kan. Tengah-tengah sembang kan, tiba-tiba semua diam. Ada yang seorang ni, dia cakap, weh, kita keluar lah dari bilik ni. Dia keluar dari bilik host. Host cakap, kenapa pula? Jomlah keluar. Semua keluar. Semua masuk bilik depan. Dia cakap lah, tadi waktu kami tengah sembang kes ni, ada benda dekat tingkap, mata merah, tengah tengok. Oh my god, meremang bila dia cakap macam tu. Tapi kita on the spot. Kisah ni kan, host dapat tahu macam bila dah habis matrik pun baru host tahu. Kenapa lah tak beritahu awal? Cuma waktu tu dia siap beritahu, okey, jom keluar. Keluar je lah ikut cakap kan. Lepas tu antara kejadiannya, host memang tak boleh tidur lah sepanjang malam tu. Sampai seminggu study week tu memang tak boleh tidur malam. Memang
Macam-macam benda terfikir. Kalau tidur kan, akan teringat muka waktu Hus kena jerit yang mata dengan lidah dia hitam tu. Hus akan ingat muka tu. Lepas tu ada sekali tu pukul 4 pagi lah, Hus tak boleh tidur kan. Hus nak pergi tandas. Tapi tak tahulah apa bodoh sangat Hus time tu. Bilik Hus tingkat 2 tau. Hus pergi tandas tingkat 1. Kenapa? Hus tak ingat. Waktu tu macam bodoh je. Kenapa pergi tandas tu? Dah lah gelap. Masalah lampu dekat koridor tu mostly rosak. Ada 1-2 je menyala, tu pun lilak. Hus pergi yang bawah lah. Lepas tu pergi yang bawah tu, pergi bawah kan, tiba-tiba jumpa kawan Hus yang pegang sama-sama dengan Hus waktu si B tu sakit tu. Cakap dia, ni tak tidur lagi ke? Dia senyum je. Allah. Hus dalam hati ni nak fikir betul ke dia masa yang sama dia tu jiran Hus, bilik sebelah juga. Kenapa dia pun nak datang tingkat bawah ni? Lepas tu Hus tanya dia betul ke nama dia, panggil nama dia, ni betul ke ni? Dia cakap ya betul. Okey, tak apalah, macam selamat. Waktu tu sedapkan diri lah. Lepas tu sama-sama lah balik ke bilik. Dah tak boleh tidur. Lepas tu antara seterusnya ni waktu Hus sorang-sorang. Ini Hus tak tahu ni betul ataupun macam Hus punya hayalan je. Ni waktu Hus solat. Ni kesnya solat isyak lambat tau. Solat isyak dalam pukul 12, pukul 1 tu pun nak solat. Bila waktu study week, study sepatutnya kita solat awal. Dia punya masalah Hus waktu tu, Hus solat lambat. Hus dalam pukul 1 tu baru nak solat isyak kan. Dengan nak solat waktu ni Hus dalam bilik Hus lah. Hus bentang sejadah. Roommate Hus yang lain dah tidur. Saudara seorang ni pun dah tidur. Semua dah tidur lah kecuali Hus. Hus buka lampu study je waktu nak solat tu. Waktu nak solat tu punya kiblat menghadap ke tingkap tu. Lepas tu membelakangkan pintu lah. Membelakangkan pintu. Waktu Hus solat, Hus rokok kan. Hus rokok bila bangun pada tu, Semua Hamidah, Allahu Akbar, nak sujud kan. Waktu tu Hus dengar suara orang tua suara lelaki tau. Allahu Akbar. Waktu tu Hus berhenti solat. Allahu Akbar. Terkejut. Suara siapa orang tu lelaki. Hus terkejut, pusing belakang. Pergi tengok pintu kan. Tak ada apa pun. Pintu terkunci. Pintu bilik Hus rosak. Dia tak boleh tutup rapat. Nampaklah terbuka sikit. Tengok tak ada orang pun. Roommate Hus semua dah tidur. Tu waktu kejadian macam dia sebelum tu duduk matrik okey. Lupa cuma lepas kejadian tu macam-macam benda berlaku kat kami.